2.2 operasi asas matriks. Jadi ada dua operasi asas. Ada 3 operasi asas matriks ini, yaitu penambahan dan penolakan, dan juga satu lagi adalah pendaraban. Okey, jadi hari ini kita tengok dulu standard pembelajaran yang pertama, menambah dan menolak matriks. Macam mana kita mau tambah dan tolak matriks. Okey, sebelum itu, tidak semua matriks boleh ditambah dan ditolak. Ada syarat dia. Okey, syarat dia di sini, kamu tengok yang kuning ni. Penambahan dan penolakan matriks hanya boleh dilaksanakan pada matriks yang sama peringkat. Okey. So, kita sudah belajar sebelum ni menentukan peringkat matriks. Kita sudah belajar. Jadi, maksudnya di sini, dua matriks itu kita boleh tolak. Dua atau lebih matriks itu kita boleh tambah dan kita boleh tolak dengan syarat dia mempunyai peringkat yang sama. Okey, macam mana kita mau tambah dan tolak? Kita hanya perlu tambah dan tolak unsur yang sepadan. So, very easy lah. Cari unsur yang sepadan, kamu tambah. Kalau dia operasi tolak, kamu tolak. Contoh. Okey, contoh 6 dulu yang senang-senang. Tentukan sama ada penambahan dan penolakan boleh dilaksanakan pada pasangan matriks berikut. Berikan sebab anda. Okey, tengok matriks A dan B. Bolehkah kita tolak A dan B? Okey, macam mana kita mau tahu kita boleh tolak atau tidak? Kita hanya perlu tahu dia punya peringkat. So, matriks A apa dia punya peringkat? Ada berapa baris? 2, 1, 2. So, 2 darab ada berapa lajur? 1, 2, 3. 2 darab 3. So, matriks B pula apa dia punya peringkat? Dia ada 2 baris dan ada 2 lajur. 2 darab 2. So, disebabkan peringkat dia tidak sama, yang ini 2 darab 3, yang ini 2 darab 2. So, kita tidak boleh tambah, kita tidak boleh tolak. Alasan dia peringkat tidak sama lah. B, ini matriks 1 darab 2, ini pun matriks 1 darab 2. So, boleh. C, ini matriks 2 darab 2, ini pun matriks 2 darab 2. Peringkat yang sama. So, boleh. G, ini matriks 2 darab 1, ini matriks 2 darab 2. Peringkat tidak sama. So, tidak boleh tambah dan tidak boleh tolak. Contoh 7. Diberi matriks C. Okay, 10, negatif 8, 4, bla 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 lah. Okay, diberi matriks C ini, dan matriks D ini, dan matriks P ini. Matriks C, matriks D, matriks P. Matriks Q lagi. And then, hitung matriks C tambah matriks D. Jadi, ambil saja matriks C, ambil saja matriks D, tambah lah. Bila dia suruh tambah, memang kita boleh tambah lah. Dia tidak akan suruh kamu tambah kalau matriks itu tidak boleh ditambah. Okey, jadi macam mana kita tambah tadi? Kita hanya perlu tambah unsur yang sepadan. Ambil kalkulator saja, senang. Okey, 10. Apa unsur yang sepadan dengan 10? 14 lah. Jadi, 10 tambah 14. Negatif 8, apa unsur yang sepadan? Negatif 2. So, negatif 8 tambah negatif 2. Okey. 4, apa unsur yang sepadan? 1. So, 4 tambah 1. Begitu juga dengan 6. Unsur yang sepadan negatif 3. So, 6 tambah negatif 3. Negatif 11 tambah 5. 7 tambah 9. Okey. So, semua pandai menambah kan? Mustahil anda pandai. So, dapatlah jawapan. Okey. Seterusnya, P tolak Q. So, ambillah matriks P, ambillah matriks Q, tolak saja unsur yang sepadan. Okey, yang ini nampak saja complicated sebab dia ada pecahan dan perpuluhan. Actually, sama saja. Negatif 2 tolak 18. Tulislah. Okey. 5/6 tolak 1/3. Okey. 6 tolak negatif 7. So, 6 tolak negatif 7. 7.4 tolak unsur sepadan 2.5. Okey. Negatif 13 tolak unsur sepadan negatif 8. So, negatif 13 tolak negatif 8. 5 tolak 3. Okey, dan seterusnya lah. Ini. Kamu dapat ini.
Tekan saja kalkulator, janganlah kira manual, kamu akan dapat jawapan. Okey, itulah contoh 7. Okey, kalau kamu tengok di sini iTechnology, sebenarnya penambahan dan penolakan matriks ni kita boleh selesaikan menggunakan kalkulator saintifik. So kamu boleh scan QR code ini dan tengoklah macam mana mau buat. Okey, cuma ini mesti tahu jugalah, kaedah manual ni mesti tahu. Cuma kaedah menggunakan kalkulator saintifik ni kamu boleh guna supaya kamu cepat mengira. So menjimatkan masa semasa peperiksaan. Okey, contoh 8. So ini adalah masih lagi penambahan dan penolakan, cuma dia adalah soalan kebat. Kebat ni maksudnya bukan soalan direct lah. Jadi kita tengoklah macam mana soalan kebatnya ni. Diberi matriks D, 2x tolak 1, negatif 3, negatif 12, 5 tambah y, dan matriks E, x2, 7y. Dan diberi D, matriks D tambah matriks E, ada jawapan sudah dia bagi. Dia suruh pula hitung nilai x dan y. Okey, nilai x dan y itu inilah. Y. Okey, berapa nilai dia? Jadi kita ikut saja persamaan yang dia sudah bagi di sini. D tambah I sama dengan ini. Tulis balik D tambah I sama dengan ini. So kita gantilah matriks D itu dengan nilai D yang ada di sini. Inilah D tambah I kan. So I itu ambillah, tulis balik sini. Dapatlah jawapan ini. Okey, seterusnya kita tambahlah unsur yang sepadan. Jadi di sini 2x tolak 1 tambah unsur yang sepadan adalah x. Jadi sebab tu dia tulis ni 2x tolak 1 tambah x. Okey. Seterusnya negatif 3 tambah 2. Okey, dia tulis sajalah. Dia tulis saja sini. Negatif 12 tambah 7. Tulis saja. 5 tambah y tambah y. So dia tulis balik 5 tambah y tambah y. Okey, and then dia kira mana-mana yang boleh dikira lah. Macam ini 2x tambah x. 2x tambah x, 3x lah. Tolak 1, kekal tolak 1. Yang ini memang negatif 3 tambah 2, negatif 1 lah. Negatif 12 tambah 7, negatif 5 lah. Dan yang y di sini 5, ni 5 tambah y tambah y, kamu akan dapat 5 tambah 2y. Jadi disebabkan kita mau mencari nilai x dan y, kamu tengoklah sebutan yang ada x dan yang ada y. Yang ini tiada kaitan pun, tidak kira pun dapat sebenarnya. Jadi untuk mencari x, kita kena tengok sebutan yang ada x. And then nilai dia mesti sepadan dengan nilai pada kedudukan yang sama lah, 8 lah. Okey. Jadi maksudnya di sini 3x tolak 1 itu sebenarnya adalah 8. Jadi kita mau cari x. So 8, negatif 1 pindah pi sebelah jadi tambah 1. So 9. So x adalah 9 bahagi 3, 3. So dapatlah x 3. So untuk mencari y, tengoklah sebutan yang ada y dan bandingkan unsur yang sepadan adalah 13. Jadi 5 tambah 2y sama dengan 13. 2y sama dengan 13 tolak 5. Pindah ni ya. So y sama dengan 13 tolak 5, 8. Y sama dengan 8 per 2, 4. Dapatlah y 4. Okey. Contoh 9. Okey, ini pun soalan bukan direct lah. Diberi matriks F tambah matriks 16 negatif 3 tolak 7 10 sama dengan negatif 2 3. Hitung matriks F. Ini sama juga. Konsep tambah dan tolak yang biasa. Okey, jadi tulis balik. And then kita mau cari matriks X. So apa kita buat? Kita pindah ini. Pergi sebelah. Jadi di sini tambah, dia akan jadi tolak. Yang di sini tolak, dia akan jadi tambah. Lepas tu seperti biasalah. Negatif 2 tolak 16 tambah 7. Tekan kalkulator, dapatlah negatif 11.
Okey. Mau cari yang di bawah. 3 tolak negatif 3 tambah 10. Tekan kalkulator. 3 tambah 3 tambah 10, 16. Dapatlah 16. Okey. So jawapannya negatif 11, 16. Yang terakhir contoh 10. Okey, jadual di sebelah menunjukkan catatan stok buku teks tingkatan 4 bagi mata pelajaran sains, matematik dan ekonomi. Hitung stok akhir bagi setiap jenis buku teks tersebut. Jadi ini soalan kebat lah. Maksudnya dia bukan soalan direct. Jadi di sini dia sudah bagi stok awal ini. Baris ini adalah stok awal. Baris kedua adalah buku baru yang diterima. Dan baris ketiga adalah buku yang hilang dan rosak. Di soalannya dia tanya berapa stok akhir. Jadi stok akhir itu macam mana mau kira? Itu kita kena fikirlah. Sebab itulah bentuk soalan kebat. Jadi stok yang kita ada adalah stok awal tambah stok ataupun buku baru yang diterima. Itu adalah stok yang kita ada. Jadi di sini dia sudah buat stok akhir itu adalah sama dengan stok awal tambah buku baru yang diterima. Dan kita mau tahu berapa yang tinggal, kita mesti tolak buku yang hilang dan rosak. Jadi dia buat dalam bentuk matriks lah. Maksudnya ini satu matriks tu 3, 2, 6 ini. Ini adalah matriks yang kedua, matriks buku baru diterima, dan ini adalah matriks yang ketiga, buku hilang. Tambah tolak. Okey, jadi dapatlah jawapan akhir ini.